A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita alhamdulillah sedang bincangkan surah Al-Baqarah juzuk yang kedua yang mana kita dah bincangkan dahulu. Sekarang ni kita sedang bincangkan berkenaan dengan tajuk perincian berkenaan dengan kebaikan-kebaikan. Mana dia mula daripada ayat 178 sampai ayat yang ke-283. Dalam ayat ni kita bincangkan, kita bahaskan, kita terangkan itu dalam surah Al-Baqarah ni dia walaupun panjang, dia sebenarnya pecah pada dua segmen yang besar. Dia ada pendahuluan, ada penutup, dua tajuk besar. Tajuk besar dia yang pertama adalah berkaitan dengan tajuk kenapa Bani Israel layak ditarik daripada mereka khilafah. Lepas pendahuluan pendahuluan Allah ceritakan sampai kisah Adam, kemudian start pada ayat 40 sampai kita bincangkan itu. Ia actually juzuk pertama, habis juzuk pertama tu tajuk dia adalah kenapa Bani Israel tak layak jadi khalifah. Dan itu kita katakan logiknya pelik je kan, tak pasal-pasal. Diceritakan berkenaan Adam, tiba-tiba ya Bani Israel. Kan ayat 30 sampai 39 kisah Adam. Tiba-tiba masuk ayat 40, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Apa kaitan dia? Dan sampai kisah pembinaan sampai juzuk akhir juzuk yang pertama kan ada kisah berkenaan dengan tajuk macam mana Ibrahim dan Ismail bina Kaabah. Jadi kalau kita tengok apa relate dia? Dan juzuk kedua pula mula dengan sayaqulu sufaha, Allah ceritakan peralihan kiblat. Apa kaitan dia? Dia sebenarnya nak ceritakan bahawa daripada Bani Israel tadi diberikan kenabian, kerasulan, kitab dan wahyu, dialihkan lepas tu kepada apa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu juzuk kedua kita mulakan dengan tajuk peralihan kiblat. Dan sekarang ni sebenarnya kita baca juzuk yang kedua, itu bahagian kedua surah Al-Baqarah ni adalah perkara-perkara yang apa tahu? Yang memastikan kita ni mendapat apa? Yang mendapat melayakkan umat Islam untuk huruf pengurusan dan khilafah. Yang sekarang kita akan bincangkan. Tu start daripada ayat sayaqulu sufaha tu. Lepas tu tak cerita berkenaan dengan masalah tajuk kebaikan kebaikan. Yang perincian perkara kebaikan Allah nyatakan dalam surah 178 sampai 203 perincian perkara kebaikan. Yang kita baca hari tu start dengan lepas kita bincangkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib tu. Lepas tu kau tak terangkan mula tu masuk kisos, kemudian masuk tentang wasiat, kemudian masuk tentang puasa, kemudian masuk tentang makan harta dengan batil, kemudian masuk tentang tajuk jihad. Sekarang ni sambung lagi. Masih lagi perincian perkara baik. Kita nak dapat jadi khalifah, layak untuk memerintah alam ini, maka nak tak nak nilai-nilai penting yang Al-Quran suruh kita buat, kena buat. Kalau kita tinggalkan benda ni, kita takkan layak. Macam mana berlaku pada Bani Israel pada juzuk pertama, Allah tarik daripada mereka kenabian. Sedangkan ramai nabi, ramai rasul. Mereka ni bukan setakat nabi. Mereka Bani Israel ni semua mereka adalah keturunan daripada Yaqub alaihissalam. Mana anak-anak para anbiya yang direct. Kita anak Adam. Kita anak Nabi Adam. Tapi nabi terdekat dengan kita tak ada dekat. Tak ada orang ni, ini saudara nabi, tak ada. Ini sepupu nabi, tak ada Okey. Tapi kalau anda kata kita balik pada Bani Israel tadi, semua mereka tu, yang ini anak saudara nabi, yang ini bapa dia nabi, yang ini atuk saudara dia nabi, semua tu keluarga nabi. Tapi Allah tak tarik daripada mereka. Apa sebab? Allah terangkan. Sekarang ni Allah terang pada kita, kamu tak nak jadi macam tu, ini syarat dia. Yang kita kata kalau kita tak dapat laksanakan benda-benda ni, Allah Ta'ala arahkan satu persatu. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas dan seterusnya. Tak mampu kita laksanakan dan tak mampu kita untuk pemerintahan. Tak layak. Tak layak kamu mentadbir alam ni. Mana nak mentadbir? Boleh. Bani Israel kami dah tarik dah. Kamu nak layak, sekarang ikut perincian tadi. So lepas kita bincangkan hari itu berkenaan dengan tajuk yang 114 tu kita ambil berkenaan dengan tajuk apa bulan haram. Bulan haram maksud dia umat Islam suruh supaya menghormati bulan haram.
Tapi dalam masa yang sama, ada apa yang saya melampau pada kita, maka melampau balik pada orang berkenaan dengan cara dia melampau pada kita. Maksudnya kalau dia serang kita di tanah haram, maka kita boleh serang balik di tanah haram. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW sendiri pun dibuka untuk baginda tanah haram itu hanya berapa jam saja in a day. Berapa jam saja dibuka untuk mereka. Dibuka untuk mereka ni untuk mereka tanah untuk masuk dengan senjata berapa jam Nabi kata. Aku dibenarkan berapa jam saja daripada hari, siang hari. Lepas tu tak ada dah berlaku untuk mereka masuk. Kerana haram masuk ke tanah haram dengan senjata untuk berperang dan sebagainya. Walaupun kita kata keadaan tadi kita kata telah hilang, tapi kerana kita berlaku semula dan akan terbuka balik tajuk tersebut. Faham jadi kita dah bincangkan perkara tersebut dan kita bincangkan itu wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Taala dan ketahuilah Allah Taala bersama orang bertakwa. Maksudnya dalam bantuan, pertolongan dan juga perlindungan dan pertahanan. Tetapi kena ingat, cara Allah Taala bantu tadi ikut cara dia, bukan cara kita bayangkan. Allah Taala bersama orang bertakwa. Tapi para sahabat pernah juga kena mati dibunuh. Ingat kisah di Mekah dahulu, Allah Taala bersama mereka. Tetapi bila yang nak kena mati syahid, Allah Taala izinkan, benarkan orang-orang musyrikin seksa dan sebagainya. Itu cara Allah Taala nak tapis umat ini. Supaya orang yang goyang-goyang lagi lari. Tak masuk langsung. Kalau dia kata orang-orang yang goyang-goyang lari, yang mana tetap betul kerana iman, dia akan kekal. Itu cara Allah Taala bersihkan umat ini punya barisan. Baik. Hari kita sambung ayat baru, itu ayat yang ke-195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Meriwayatkan Imam Bukhari dan Ibnu Abi Hatim daripada Hudzaifah Hudzaifah bin Yaman, bahawa ayat ini turun pada nafkah. Nafkah maksud dia pembelanjaan harta. Pembelanjaan harta. Pasal macam ni, banyak orang dia salah baca ayat ni, sampaikan dia kata, maksud dia ayat ni jangan bahayakan diri kamu, letak kamu dalam kesusahan. Maksudnya jangan buat benda yang menyebabkan kamu akan mati. Yang kes makan racun kan, tak boleh kan. Okey, kadang-kadang kata jangan makan benda sekian kerana mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tapi ayat ini para sahabat kata bukan turun pada tajuk itu, tapi turun kepada tajuk infak atau pembelanjaan harta. Daripada Aslam bin Abi Imran, beliau berkata telah menyerbu seorang lelaki di kalangan muhajirin di Konstantinopel, waktu penaklukan Istanbul Konstantinopel. Salah seorang lelaki di kalangan muhajirin dirempuh masuk. Mana barisan musuh tu ada, dirempuh badan dia dekat situ. Pada barisan musuh, sehingga dia pecahkan barisan musuh berkenaan. Ini kena tahu bahawa zaman dahulu para sahabat bila berperang dengan Parsi, Rom, diorang ada tentera bergajah dan sebagainya. Tentera Islam berkuda saja. Sampai ada sebagai tabi'in, dia nak rempuh tempat musuh tu payah sangat. Tu dia buat apa? Dia buatnya patung macam gajah tu, kemudian dia saja serbu kuda dekat situ supaya yang kuda dia lari. Kalau ikutkan benda tu tadi macam suicidal lah. Kan suicide mission kan, kau masuk rempuh, lepas tu kau mati, itu rugi. Dia kata baik kau masuk rempuh dan kau menang, tapi tak mati. Tapi serah masuk macam tu, rempuh mati. Ini tak elok, dia kata kan. Banyak orang salah macam tu. Jadi lelaki ni dia menyerbu ke seorang lelaki di kalangan muhajirin di Konstantinia pada barisan musuh, sehingga dia rempuh masuk dalam barisan musuh. Dan ketika itu bersama-sama kami ada Abu Ayyub Al-Ansari. Ni Abu Aslam bin Imran, dia cerita, dia tabi'in, dia ceritakan apa yang berlaku dalam peperangan berkenaan. Dan bersama mereka ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu berkata orang ramai ketika tu, dia kata alqa biyadihi ila tahlukah. Lelaki tu, lelaki yang rempuh musuh tadi, dia telah campakkan diri dia dalam kebinasaan. Dia telah campakkan diri dia ke dalam kebinasaan. Pasal apa? Dia rempuh musuh sedangkan dia tahu tak boleh menang, tapi dia rempuh juga sebab apa? Kan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Tapi sebenarnya actually dengan dia merempuh tadi, orang ramai dapat masuk sebenarnya. Bahkan semangat yang dia ada tadi turun pada orang lain pula tengok macam tu. Kalau dia berani, yang lain semua akan naik. Kalau dia kata semua lari, sebab kenapa dia antara dosa besar adalah lari dan peperangan. Antara kan, selain daripada zina, minum arak, judi, antaranya adalah lari ketika hari peperangan. Patah balik, dengan musuh dia lari. Patah balik tu adalah di antara dosa besar. Pasal bila kita seorang patah balik, lain orang rasa macam mana? Dia pun lari.
Betul lari. Ada orang cakap apa? Lari lah. Semua lari, semua akan lari. Pasal tak seorang lari, semua akan lari. Ada perkara dia kata seorang menyerbu, lain akan menyerbu. Sebab zaman Rasulullah SAW dahulu ada Nabi kata, siapa di kalangan kamu nak pergi rempuh? Satu sahabat tu pegang tamar dekat tangan dia. Ke tangan. Dia kata, Rasulullah, aku rempuh, aku dapat apa? Dia kata syurga. Dia kata kalau nak makan tamar lu. Betul dia pegang tamar, dia kata, kalau aku tunggu ni lambat masuk syurga. Dia campak benda tu, dia rempuh masuk. Walaupun dia pun seorangan. Jadi benda macam ni kita kata zaman Rasulullah SAW hidup ada. Zaman lepas Rasulullah tak ada pun para sahabat perangai macam tu lagi. Seorang akan menyerbu untuk memulakan peperangan. Jadi dia akan masuk menyerbu. Tapi orang ramai nampak benda berkenaan. Dan orang bukan sahabat Nabi lah. Yang ramai itu tabi'in lah. Baru kenal Islam, baru masuk Islam ataupun Islam tapi bukan sahabat Nabi. Yang tak jumpa Nabi SAW. Maka dia tak tahu apakah yang difahami oleh para sahabat. Contoh macam tadi yang menyerbu tadi. Seorang ramai kata alqa biadihi ila tahlukah. Lelaki itu telah campakkan diri dia ke dalam kebinasaan. Kata-kata orang ramai. Faqala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub Al-Ansari, dia sahabat Nabi, dia kata, kami lebih tahu mengenai ayat ini. Kami lebih tahu mengenai ayat ini. Ia hanyalah turun pada kami. Ayat turun pada kami. Kami menemani Rasulullah SAW. Dan kami menyertai bersama Rasulullah SAW beberapa peperangan. Dan kami menang. Kami tolong baginda SAW dalam peperangan tadi. Mana kami ini ayat turun pada kami, dia kata. Mana kami keluar dengan Rasulullah SAW, bantu Rasulullah untuk perang. Lalu bila Islam mula tersebar dan juga mula menang, lalu telah berhimpun kami, siapa? Golongan Ansar ni berbisik-bisik. Sama-sama kami sembang. Dia kata, qad akramnallahu bi suhbatin nabi wa nasrihi. Dengan sebenarnya Allah Ta'ala telah muliakan kita dengan dapat mendampingi nabinya Muhammad SAW dan juga membantu baginda. Itu Allah Ta'ala muliakan kita. Sehingga Islam tersebar dan ramai ahlinya. Mana orang Islam makin ramai. Dan sesungguhnya kita dahulu telah melebihkan ialah baginda ke atas keluarga, harta dan anak pinak. Dan sekarang ni perang dah hampir tamat. Kan bila hujung-hujung selepas perjanjian Hudaybiyah berlaku, musyrikin Mekah, kita kata sampaikan mereka ni, kita kata tak berani. Untuk bila Islam kata ajak berdamai, dia terima. Dulu kalau tidak Islam ni adalah ditindas kan. Bayangkan para sahabat Nabi yang pindah daripada Mekah lari ke Madinah, kan ditindas. Mana kalau kita kata orang ditindas oleh kita, kemudian dia datang balik, kita terpaksa hormat dia. Maksud dia dah besar, dia dah kuat. Dia tidak lagi orang yang sama. Jadi bila Islam makin kuat, ketika itu di kalangan Ansar ni kata, kita dahulu dah lebihkan baginda ke atas keluarga, harta dan juga anak-anak, dia kata. Dan sekarang ni perang dah mula hampir hilang, habis. Pasal di hujung-hujung tu Islam tak berani ditandingi oleh mana-mana kabilah Arab. Hatta Rom dan Parsi pun rasa Islam ni adalah ancaman. Dahsyat macam sekali Jadi dia kata, bolehlah kita kata start dari ni kita balik jumpa keluarga kita, lepak dengan anak-anak kita, dan kita mukimlah tak bergerak keluar dah. Biar orang lain pula keluar. Ini Abu Ayyub Al-Ansari kata, ini kami cakap dulu. Fanazala fina, lalu turun ayat Quran pada kami. Allah menyatakan, wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah harta kamu. Mana belanjakanlah? Membuat belanjaan, infaklah di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi adalah, dia kata, yang adalah kebinasaan itu dimaksudkan itu diam tinggal di tengah-tengah keluarga dan harta, meninggalkan jihad. Itulah yang dimaksudkan sebagai apa? Kebinasaan. Faham tak? Dia opposite apa orang fikir. Sebab kenapa dalam tafsir Al-Quran Karim jangan pakai akal, jangan pakai bahasa. Itu nombor 5, nombor 6, nombor 7. Nombor pertama, Quran ini ditafsir dengan Quran. Tengok Quran, baca Quran, tengok Quran terangkan apa. Contoh macam bila orang baca berkenaan dengan ayat Al-Quran kan, yang terangkan berkenaan dengan darah itu najis, darah itu haram dimakan. Tapi bila datang dalam surah Al-An'am, Al-An'am ayat 145, Allah nyatakan berkenaan dengan yang diharamkan tadi ada darah yang itu masfuh, audaman masfuhan, Allah sebut dalam Quran 145 kan. Jadi bila ayat tersebut macam tu,
Maksud dia darah, originally darah. Sebut macam surah Al-Baqarah kita baca itu, innama harrama alaikum maitatu waddamu, wala, sebut dam je, tak sebut darah apa. Kalau siapa baca ini saja, baca surah Al-Maidah dan lain-lain, jumpa dam saja, kita akan kata darah ni kotor, darah tu maksud dia haram makan. Tapi kena ingat, darah yang dalam daging tak sama. So kenapa? Pasal ayat yang tadi terangkan, daman masfuhan tadi, dia terjemahkan meaning darah tadi bukan any darah. Maksudnya apa? Darah yang dingalirkan. So jadi kalau darah dalam tulang, makanlah, dah masak-masak makanlah. Kan dah masak, hitam ni darah ni. Kan? Lepas tu beli daging merah. Wah, daging ni merah. Dan Quran kata, hurimat alaikumul maitatu waddamu. Dia pun gonyoh daging tu. Masak-masak putih. Tak rasa apa. Kenapa rasa macam fiber je? Baik makan kotak. Kan? Kotak fiber juga. Letak butter, tengok apa jadi. Seriously, benda tu tadi kita kata, benda tu tadi tak dikatakan dalam daging tu tak ada masalah. Janganlah gonyoh pula dapat daging korban baru ni kan. Dia gonyoh je daging tu puas hati. Pasal dia baca hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Pasal terjemahan Quran. Kalau Quran dah terangkan dan satu ayat ni datang dengan simple, tak mana maksud dia kalimah yang tak ada penjelasan. Datang berikutnya tajuk yang sama, jelaskan detail apa. Ambil in detail. Jangan pegang yang umum. Sebab kenapa kita tahu ini Quran diterjemah dengan Quran, difahami Quran dengan Quran sendiri. Betul, Quran dengan hadis Nabi. Bila Nabi SAW sabdakan apa-apa, bila Allah Ta'ala nyatakan aqimus solat, dirikan solat. Yang terangkan solat macam mana? Nabi. Wa atuz zakah, yang terangkan zakat macam mana? Nabi. Walillahi ala nas, dan kepada Allah Ta'ala ke atas manusia ni wajib apa? Benar? Haji. Walillahi an-nas hajjul bait. Menunaikan haji di bait. Mana arahan Allah Ta'ala tadi yang Nabi yang tunjukkan? Nabi tunjukkan, terangkan kepada kita. Mana any detail tentang apa Al-Quran nak terangkan, Quran tak dapat, Quran dengan hadis. Kerana Nabi ni adalah penjelas bagi Al-Quran. Dia adalah orang yang menjelaskan Al-Quran. Pasal dia dapat ilmu daripada Allah Ta'ala, maka dia paling tahu tentang isi kandungan Al-Quran. Kalau bukan Nabi, tak jumpa Nabi punya penjelasan macam ayat ni kan. Nabi punya sabda tak ada. Tapi tiba-tiba sahabat Nabi SAW. Bila orang ramai datang, tengok nampak lelaki terempuh musuh seorang-seorang, orang kata dia telah mencampakkan diri dan kebinasaan. Tapi Abu Ayyub Ansari kata, ayat itu daripada kami. Kami dahulu bantu Rasulullah perang bersama Rasulullah SAW, kan, teman Rasulullah SAW, sehingga lepas Islam dah menang dan ramai orang-orang Islam, kami pun bersembang sama kami. Kita dulu lebihkan Rasulullah SAW ke atas keluarga kita, harta dan juga anak pinak. Dia kata, sekarang ni Islam dah menang dan perang pun makin hilang, makin habis, tak ada perang dah. Orang pun takut dengan Islam kan, tak ada berlaku peperangan. Lalu dia kata, apa kata kalau kita sekarang ni mukim je, menetap dengan anak isteri kami, kita tak payah keluar dah untuk perang-perang ni. Lalu tiba-tiba Allah turunkan Al-Quran, wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah, belanjakanlah di jalan Allah Ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Itu dengan apa? Dia meninggalkan jihad. Faham? Maksud dia, meaning ayat ini tak boleh siapa-siapa pakai suka hati. Bila dah tahu penjelasan para sahabat, pegang sini. Pegang jangan siapa-siapa tinggalkan. Lepas tu Quran hadis, Quran kata-kata sahabat, Quran dengan kata-kata tabi'in. Pasal tabi'in belajar Quran dengan para sahabat macam para sahabat belajar dengan Rasulullah. Mereka belajar 10 ayat. Mereka takkan tinggalkan 10 ayat yang tu, yang mereka belajar tadi, sehingga mereka faham ilmu, amal, baru mereka pindah 10 ayat baru. Kita ambil 2-3 ayat seminggu, haji lah kan, patutnya boleh dah pakai. Mana 2-3 ayat seminggu, sini banyak. Dah kita sikit lah banding dengan para sahabat 10 ayat kan. Tabi'in belajar 10 ayat macam tu. Dia belajar dengan para sahabat macam tu. So dengan sebab itu, anak murid para sahabat dalam interpretasi interpret Al-Quran Karim, kita pakai. Macam Ibn Abbas ada anak murid dia, macam Taus bin Kaisan Al-Yamani, kan, Mujahid bin Jabr, kan, Qatadah anak murid kepada Ibn Mas'ud. So anak murid para sahabat ni dipakai kata-kata mereka. Tu bila kita buka tafsir, orang kata qala Mujahid, qala Qatadah, qala Sa'id bin Musayyab, qala Sa'id bin Jubair, disebut saya nama orang berkenaan, itu adalah anak murid para sahabat yang dipercayai dalam ilmu tafsir. So orang belajar Quran dengan para sahabat macam mana para sahabat belajar dengan Rasulullah SAW. So sebab itu kita kata interpretasi Al-Quran, jangan pakai akal. Meaning ayat tadi kita buka tafsiran, dia kata apa? Infakkanlah harta kamu di jalan Allah Ta'ala, dan janganlah kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Kan meaning kita faham apa? So tadilah
Macam orang nampak lelaki terempuh musuh yang takkan selamat lagi. So kita kata apa? Dia telah campakkan diri dalam kebinasaan. Tapi para sahabat kata salah. Ayat ini bukan turun pada tajuk itu. Ayat itu turun pada kami. Itu kami apa? Jadi apa yang dimaksudkan kebinasaan itu adalah tinggal mukim, menetap pada keluarga dan harta serta meninggalkan jihad. Itulah yang dimaksudkan sebagai kebinasaan. Tinggal jihad. Bukannya apa? Menyerang musuh pergi baris depan sekali. Berani sangat. Berani sangat ni. Tahu dah tak selamat. Tak. Diorang bukan bunuh diri macam tu. Bukan cara dia. Tapi macam kita lah, lari, seorang lari semua akan lari, seorang menyerbu semua akan menyerbu. Itu yang tajuk kenapa dalam Islam kita kata apa pentingnya ada orang yang berani untuk ke depan. Jika tidak, masalah semua kecut je. Tak apalah, kau lah pergi dulu, saya tak pergi langsung. Okey. Ada hadis ni oleh Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Okey. Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Okey. Dan dia kata juga oleh Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim serta Ibnu Jarir, Ibnu Mardawih, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan sahih beliau, dan Hakim dan Mustadrak. Dan Tirmizi kata hadis ini adalah sahih, hasan sahih gharib. Hasan sahih gharib. Gharib tu maksud dia satu jalan periwayatan. Tak banyak jalan periwayatan, tapi kisah yang sama banyak. Kisah yang sama banyak Macam kata Huzaifah bin Yaman tadi, dia kata maksud ini adalah masalah infak. Turun pada infak, bukan pada turun masalah apa. Turun pada pergi menyerbu musuh mati, maka orang tu campak diri dalam kebinasaan. Salah. Okey. Okey. Berkata Hakim, hadis ni di atas syarat Bukhari Muslim, tapi mereka berdua tak mengeluarkan hadis ini. Mana maksudnya perawi itu cukup macam Bukhari Muslim kehendaki, tapi mereka tak keluarkan hadis ni. Okey. Dan daripada Abi Ishaq As-Sabi'i, beliau berkata, telah berkata seorang lelaki kepada Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib sahabat Nabi SAW. Seorang lelaki jumpa dia dan berkata, jika aku menyerbu kepada musuh secara berseorangan, lalu mereka bunuh aku. Mana orang ramai kan, aku datang susul ke depan, lalu mereka bunuh aku. Adakah aku ini telah mencampakkan dengan dua tanganku sendiri, campak diriku ke dalam kebinasaan? Berkata Al-Bara' bin Azib, tidak, dia kata. Berfirman Allah Ta'ala kepada Rasulnya, faqatilu fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Okey. Dia kata berperanglah kalau dia Allah Ta'ala, dan tidak ditanggungan seseorang kecuali dia tidak ditanggungan melainkan diri kau saja. Mana siapa nak berperang, dia tanggung diri dia sendiri, bukan orang lain tanggung dia. Sebab kenapa siapa dalam peperangan, para sahabat siapa nak pergi perang, dia tanggungan peralatan sebagainya dia keluarkan sendiri. Dan ini yang dimaksudkan oleh disebut dia Bara' bin Azib, ini pada masalah nafkah. Ayat berkenaan dengan tajuk jangan campak diri kamu dalam kebinasaan, itu berkaitan dengan perbelanjaan harta. Atau bukannya berkenaan dengan tajuk masalah pergi perang, bahaya, akan mati. Itu bukan dia. Dan dia kata apa? Dan diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Mardawih dan dikeluarkan oleh Hakim, dan dia kata sahih di atas syarat Bukhari Muslim, tapi mereka berdua tak keluarkan hadis ni. Dan berkata Ibn Abbas, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Okey, dan jangan campak kamu diri kamu dalam kebinasaan. Bukanlah itu dalam tajuk peperangan. Itu bukan tajuk peperangan. Jangan campak diri kamu dalam kebinasaan, maksudnya bukan tajuk peperangan, bukan tajuk pertempuran. Ia hanyalah berkenaan dengan nafkah. Maksud dia bahawa engkau menahan diri engkau nafkah, mana daripada berinfak fisabilillah, kau tahan harta engkau. Itu kebinasaan. Itu kau sedang campak diri kamu dalam kebinasaan. Keluarkan harta tadi, itu adalah syarat untuk keselamatan. Tapi tahan harta, maksudnya orang tu sedang merosakkan diri sendiri. Dia akan jadi kedekut, dia akan jadi bakhil kan, dia akan jadi jadi pentingkan diri sendiri. Bahkan dia akan hilang di situ tajuk kepercayaan kepada akhirat. Pasal Allah Ta'ala janjikan bahawa sekali infak kita infakkan fisabilillah, dia bukannya hilang. Itu sebab kenapa bila kita ulangkan tajuk harta ni, harta kita tu bukan apa kita simpan dalam bank atau rumah yang kita miliki dan sebagainya. Tapi harta kita ni adalah apa yang kita makan, kita habiskan, kita pakai, kita lusuhkan, dan kita infak atau kita upfront, lalu kita kekalkan di akhirat. Itulah harta milik kita. Ini dah disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila seorang sahabat dia datang jumpa Rasulullah, dalam hadis Sahih Muslim. Kemudian lelaki ni dia datang, Rasulullah sedang membacakan Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Meralaikan kamu membanyak-banyakkan harta dan anak pinak
hatta zurtum maqabir, kamu ziarah kubur. Maksudnya kamu masuk dalam kubur. Masih sibuk tentang harta dan nak pinak, sampai last sekali masuk dalam kubur. Tak sedar. Lalu Nabi kata, Yaqul ibn Adam, berkata seorang anak Adam itu, mali, hartaku. Allah Ta'ala jawab, walaysa laka ibn Adam, tidak ada untuk engkau wahai anak Adam sebenarnya, mimmalika, daripada harta engkau, illa ma akalta fa'afnait, apa yang kau makan kamu habiskan, itu harta engkau. Wa ma labista fa'ablais, apa yang kau pakai dan kau lusuhkan, itu harta engkau. Seorang tak nak ambil dah. Kadang masuk perut orang mana, cucuk cikgu kita dah masuk dalam, selagi tak duduk atas meja ni, belum lagi. Mungkin bukan kita punya. Tahu tak? Tak dapat, mungkin bukan rezeki kita. Mana kejadian ada orang datang ambil dan sebagainya, kan? Mana sedang peti ais, belum lagi. Dah beli dah ustaz, bawa balik rumah, dah tak dalam peti ais, ada kunci mangga lagi. Belum lagi anda punya. Kan, nak busuk, rosak ke, ada bakteria makan. Kan dah buka-buka, dah basi. Mana, belum lagi. Mana, harta kita yang betul adalah apa masuk, kita habiskan. Itu harta. Apa kita pakai dan kita lusuhkan. Pasal kalau elok lagi, orang ambil. Jual bandel. Oh. Kan? Macam baju bandel kan? Cik baju bandel kan, dia datang daripada Eropah dan sebagainya, bawa sini. Diorang pakai ikut musim. Diorang kat sana ada perangai. Pakai ikut musim je. Musim panas beli baju baru, sejuk beli baju baru. Lepas tu baju tak boleh pakai tu, hantar ke tempat-tempat lain. Datang kat kita pergi bergaya, pakai Dockers dan sebagainya, semua dia orang lain pakai. Tak ada kurap tak apa tahu. Pandai lah sendiri. Kan? Tapi actually benda tu, pasal benda tu bukan milik kita. Pasal selagi elok, boleh dijual dan orang akan ambil. Wama qaddam ta'fa, apa yang kamu upfront, kamu kekalkan di akhirat. Pasal apa kita infak, dia simpan kat sana. Kan simpanan kita ada, simpanan premium lah, sijil simpanan premium, kita ada sijil sekian, amanah saham tu. Tapi semua tu yang kat dunia tu, itu bukan harta kita. Sebab kita simpan, kalau kita mati, dapat keluar kita lah. Bukannya benda tu nampak sampai masuk dah apa? Kubur. Oh, malaikat tanya, berapa sen kau simpan? Oh, SB ada. Banyak, 1,000. Okey. Aduh, amanah saham didik ada. Malaikat tak tanya. Tak selamat pun. Pasal bahkan kalau dia kata diinfakkan sekarang, dia simpan kat sana terus automatik tau. Dia cash kat sana. Faham? Cash kat sana. Kalau dia simpan sekarang, cash tak ada. Kita hidup baru cash. Tak hidup, mati, ambil kat orang lain. Mana itu sebab sebenarnya kita kata harta kita sebenarnya itu. Jadi bila orang tu tadi kalau dia faham konsep ini, bila dia tahan harta dia daripada diinfak fisabilillah, dia rugi. Sebab bila Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Lail, Allah kata fa amma man a'ta wattaqa. Adapun siapa-siapa yang apa? A'ta, memberikan harta dia, wattaqa, dan bertakwa kepada Ta'ala, wasaddaqa bil husna, dan dia apa? Percaya dengan syurga, balasan akhirat. Fasanuyassiruhu lil yusra, yang mudahkan dia untuk benda mudah, mudahkan dia ke syurga, mudahkan jalan dia ke syurga. Mana kena infak lah. Dia kena faham lah, pasal setiap manusia ni dia ikut kadar masing-masing. Yang tuan-tuan kata macam, Allah ustaz, saya dah puasa dah, saya dah pergi umrah 3 kali, dah pergi haji 4 kali. So kira ibadah juga tu. Dengar sini, setiap manusia diuji Allah Ta'ala dengan apa yang diberi pada dia. Kalau seorang ustaz, ilmu lah. Kalau orang berilmu, ilmu dia. Orang yang ada pengetahuan apa yang dia ada. Apa yang dia ada. Pasal bukan diuji orang berkenaan dengan bukan benda yang tak ada. Contoh macam tak ada ilmu, masa dia belajar, tapi bukan diuji dengan benda berkenaan, diuji dengan benda lain. Kalau dah ada ilmu, kena sampaikan ilmu dia. Kalau dah harta, kenapa? Infakkan harta dia. Yang salah faham, ini kata ujung, tapi ustaz, nak makan lagi, nak beli beg lagi, yelah. Kan? Makan lah, kan? Bukan masalah. Tetapi kena faham tau, percentage tadi, percentage bahawa apa yang menyelamatkan kita di akhirat. Kena ingat tau, portion terbesar kita di sana. Betul kita kaya kat dunia, jangan sampai miskin kat sana nanti. Nak kaya juga kat sana, apa yang ada tu dia infakkanlah. Dia akan beranak di sana. Ini kita kata fisabilillahnya 5,000. Kan? Benda lain melancong 35,000. So melancong tadi habis kat sini je, tak ada benda. Kalau infak 5,000 tadi, kan, bukan 5,000, 500 lah. Kan 50 lah, 50 ringgit. Fisabilillah. Kan? Yang untuk dipakai sendiri punya banyak, rugi. Dia rugi. Memang rugi. Itu yang Allah kata, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Yang kamu campak diri kamu dengan kebinasaan. Pasal para sahabat zaman dahulu yang kaya ni, nyata dia kaya dengan infak dia. Sebab bila orang-orang miskin, baik orang miskin jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya tu, dia solat macam kami solat, dia puasa macam kami puasa, kan? Dia jihad macam kami jihad. Tapi dia ada harta, boleh infak, kami tak ada harta nak infak. Masa dia ngadu macam tu, masa dia apa?
Mana nampak nyata. Mana orang macam mana orang miskin sama macam tu sekali. Pasal apa? Kadar dia sama. Kalau dia kata kalau anda ada harta, anda boleh puasa 3 hari sebulan, orang miskin boleh buat juga. Anda kata anda boleh datang kelas agama, orang miskin pun datang kelas agama juga. So apa benda kelebihan kita? Tak ada kelebihan, kecil apa? Apa lebih yang tadi? Apa lebih dia? Harta lah. Tapi tak pandai guna, masalah lah, rugi. Faham Jadi dia kata, mana maksud dia engkau menahan diri engkau, mana dikatakan oleh Ibn Abbas, dia kata bukanlah benda berkenaan pada peperangan, tapi ia ada pada nafkah, pembelanjaan. Itu engkau menahan dengan tangan engkau daripada nafkah fisabilillah. Dan jangan kau campakkan diri kamu dalam kebinasaan dengan cara berkenaan. Mana maksud dia? Dengan tahan harta daripada infak fisabilillah, seorang itu sedang campakkan diri dalam kebinasaan. Dia ada jalan syurga yang mudah, dia cari jalan syurga yang susah. Jalan syurga mudah. Faham? Ya. Lain. Zakat dan infak lain. Infak ni actually perbelanjaan. Dia macam ni. Kadang-kadang memang dia kata, Nabi kata anfiqu fi sabilillah, dua-dua sekali. Tapi infak ni perbelanjaan atau sumbangan atau derma ni lebih besar bandingkan zakat. Zakat ni wajib. Mana kita kata memang jalan, tapi yang membuahkan hasil lebih besar adalah bukan itu. Itu infak. Yang menyebabkan orang tak kedekut adalah infak. Kalau dia kata bab zakat, dia terkedekut, tapi oleh kerana terpaksa keluar juga. Yang ini kita nak redakan diri kita. Kita kata apa? Supaya orang tu rasa apa harta dia miliki bukan milik dia, dia pemegang amanah sahaja. Okey, dia kena belajar infak, belajar bersedekah, belajar menyumbangkan harta. Bagi fisabilillah. Ya. Kalau kita wakaf kita kena wakaf, kita wasiatkan harta kita nak mati tu. Okey, dengar sini. Para sahabat tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ayyus sadaqati azam? Apakah sedekah paling besar? Apakah sedekah yang the biggest sedekah? Apa dia sedekah paling besar? Nabi kata, anta saddaqa. Sedekah paling besar tu adalah anta saddaqa, bahawa engkau bersedekah, wa anta sahihun syahih. Dalam keadaan kau sihat, engkau kedekut. Dalam keadaan kau sihat, kau kedekut. You actually healthy. Kalau mana orang sakit, mana ada? Dia dah benda tua kan, tak larat kan? Ambillah kan? Kan? Tapi tengah sihat, jangan. Aku nak pakai lagi, kan? Betul? Okay. Tapi tengah sakit kan, dah buat kidney failure, heart failure, liver failure sebagainya kan? Ketika waktu berkenaan, ambil lah, tak apa. Pakcik boleh, ambil lah. Betul? Sahih, syahih, kedekut. Kedekut maksud dia apa? Tarjul ghina, kau harapkan jadi kaya lagi. Wa takhshal faqra, kau bimbang jadi miskin. Dan bukanlah sedekah yang paling besar tu adalah ketika kau nak mati sampai kat sini, engkau kata untuk sekian, untuk sekian. Nabi kata macam tu. Menilai dia, actually benda tu insya-Allah tak akan terima. Biar kebaikan kecil mana sekalipun, saya tak kata tak terima. Tapi kita sekarang ni mengejar apa, syurga tu mahal. Macam mana kalau orang kata tu syurga tu mahal? Kalau orang miskin yang duit tak ada, dia boleh sedekahkan harta dia satu hari tu, paruh harta dia. Dia dalam poket, dia katakan duit dalam poket dia RM20. Datang orang minta sedekah, dia bagi RM10. Dia RM10 je lagi. Dalam bank tak ada benda. Kita ni, orang sedekah minta sedekah kan, kita bagi. Katakan kita bagi RM10. Berapa persen daripada harta kita keseluruhan? Oh, RM10 tu banyak lah tu. Kedekut lagi tu. Tak, dah banyak lah tu. Dia tak belajar. Bahkan macam ayat-ayat macam kita kata betul. Ada orang tu kata, dia kata, siapa suruh tak pandai? Siapa suruh tak bijak? Siapa suruh tak belajar sungguh-sungguh? Maka kalau belajar sungguh nanti baru dapat jawatan besar dan gaji mahal. Ayat ini yang pakai. Sebab ini ayat yang kata hampir similar dengan kata-kata orang yang dalam Quran dan surah Yasin Allah sebut. Wa idza, baca Yasin kan? Wa idza qila lahum, dan bila dikata pada mereka, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah daripada apa yang rezeki kepada kamu. Qalu, mereka berkata, anut'imu, adakah kami kena bagi makan? Kami kena bagi makan malau yasha'ullahu at'amah. Orang-orang kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala bagi makan pada dia. Mana Allah Ta'ala tanya, ni orang perangai ini Allah Ta'ala sebut herdik dalam Quran. Cakap suruh infak, dia kata, tapi kalau dia nak, Allah Ta'ala bagi, ada dah, itu habuan dia lah. Tak, jangan salah faham. Setiap benda ni uji dengan kelebihan masing-masing. Masuk dengan orang kata suruh kau kahwin dengan orang. Oh, jangan. Tak ada. There's no such thing. Maksud kata rezeki tadi bukan macam tu. Maksud kita, Allah Ta'ala beri kita kelebihan untuk ujian. Dia bukan kelebihan tadi untuk privilege. Allah Ta'ala tak sayang kita dengan bagi kita macam-macam. Belum sayang lagi. Sayang tadi timbul bila kita gunakan dengan betul. Allah Ta'ala pandang kita. Mana bila bagi kita harta banyak, jangan kita sangka macam
Tengok, Allah Ta'ala sayang kat dunia, sana pun nanti dia sayang kot. Jangan. Oh, jangan salah faham. Pasal banyak harta kita ada, sikit bukan tanda sayang Allah Ta'ala lagi. Tengok sebut dalam surah Al-Fajr. Ya, kita sering baca ayat ni. Allah Ta'ala kata, fa'ammal insan, ada manusia ini, idza mabtalahu rabbuhu, bila diuji dia oleh siapa? Oleh Tuhan dia. Fa akramahu wa na'amah, Tuhan muliakan dia, beri nikmat macam-macam pada dia. Orang tu kata apa? Fa yaqul rabbi akraman, dia kata Tuhan aku sayang aku. Oh God love, oh bunyi I'm blessed. Blessed kan. Oh kan. Ini berkat. Wa amma sebaliknya. Idza mabtalahu, tadi ibtalahu. Ini ibtalahu juga. Allah Ta'ala uji dia. Faqadala alai rizqa, Allah Ta'ala sikitkan rezeki dia. Dia kata apa? Fa yaqul rabbi ahanan, Tuhan aku tak sayang aku. Dia kata macam tu. Allah Ta'ala jawab, kalla, bukan macam tu. Kalla, bukan begitu. So itu kita kata para sahabat Nabi SAW, kita kata memang macam tadilah. Ini disebut bukan infak, bukan masalah benda berkenaan. So kenapa kita kata dalam tajuk ni, setiap orang kena fikir, apakah benda yang Allah Ta'ala beri pada aku yang aku kena gunakan. Yang kita macam, tak adalah, takkan macam tu kan. Kita macam, kita mainkan apa, kan, kalau tu itu nama kedekut, cakap je kedekut, mudah. Payah cerita sebenarnya. Ya. Kita punya barang-barang terpakai, kita sedekahkan itu infak ke Ustaz? Okey, dengar. Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah nyatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu, tak sekali-kali kamu akan mencapai al-birra, kebaikan, hatta, sehingga tunfiqu, kamu infakkan, mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu sayang. Dah? Kan dia ayat kita baca ayat yang ayat 163 kan, ayat Allah nyatakan apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu hadap wajah kamu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu adalah man amana billahi wa bil akhir, orang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat. Wal malaikah, para malaikat. Wal kitab, wan nabi, para nabiyin. Kemudian wa atal mala ala hubbihi, dia berikan harta dia walaupun dia sayang. Walaupun dalam keadaan sayang, tapi bagi juga. Jadi benda kita pakai, kalau kita bagi orang, boleh, bagi tu boleh. Tapi kalau boleh, yang itu bagi, yang sayang pun bagi juga. Tu beza dia. Dia actually pasal hari ni insya-Allah, sebenarnya saya minta maaf siapa yang datang kelas nanti pukul 3, Ustaz Karim punya kelas, nota tak siap lagi. Saya kena siapkan. Pasal tajuk berkenaan dengan tajuk asas-asas penyucian jiwa Islam. Ini buku tu dalam bahasa Arab. Saya baru dapat terjemahkan sampai 30 lebih je. Dia dalam 180 surat. Tapi the first thing is actually tajuk tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Dia kata orang yang untuk seorang manusia itu ikhlas, dia takkan boleh ikhlas selagi mana dia tak boleh buang ikatan dia, kekangan dia daripada habuan-habuan duniawi. So as long as dia beramal masih nak orang pandang, dia amal masih lagi macam aku nak sekian, keikhlasan tu akan hilang. Kalau kita nak belajar ikhlas, kita tahu Allah Ta'ala akan ganti lebih baik daripada itu, better daripada apa yang ada kat dunia ni. So kenapa kita nak tunggu dunia, beria dengan dunia, kita lupa akhirat sana lagi baik. Dia kejar sana dulu. Maksudnya saya tak suruh purge, you don't have to purge all your wealth kan, kekayaan. Bukan buang semua. Dia maksud apa? Belajar jangan kedekut, itu je. Dia faham tak? Belajar jangan kedekut. Bila time ada, bagi. Tak ada, tak ada. Sudahlah. Kan? Ada keperluan, kita tak bagi sebab ada keperluan. Faham? Jangan kedekut, itu je. Jangan, alasan boleh bagi apa saja, tapi masing-masing tahu diri masing-masing. Faham Mana saya cakap ni, semua orang tahu kadar diri masing-masing. Tak ada siapa-siapa yang kita kata kita paksa orang dan sebagainya. Dan bukan kami boleh sebut infak ni, kami suruh curah harta kat Islam taklim pun. Curahlah kat tempat lain. Bahkan kalau ikutkan dalam Islam, yang the first one is actually dalam infak ni, zawil kurba, orang punya hubungan kekeluargaan dengan anda. Tapi fisabilillah ni lain pula, lebih besar, berbeza, dia beza sikit. Tapi ikut pendahuluan, mulakan dengan apa? Zawil kurba dahulu. Orang punya hubungan kekeluargaan kita, sepupu kita, sepapat kita, mak azara kita, pak azara kita, sebagainya. Orang itu dahulukan. Bukan datang yang taklim, tak sebut yang taklim nombor 1. Faham? Ni kata kalau dulu macam arkam dia suruh anak murid dia bayar duit pada dia. Kan bagi perubahan arkam. Kami tak ajar macam tu kat sini. Kalau tuan-tuan nak infak, cari jalan masing-masing, tak apa.
Nak suruh kat sini pun tak ada masalah. Tapi kalau anda kata ada keluarga anda masih lagi yang sempit, dahulukan orang berkenaan. Lepas tu Allah sebut zawil kurba, kemudian wal yatama, kemudian wal masakin. Mana dia punya urutan tu bukan mula dengan start apa orang anak yatim hujung kampung. Start dengan keluarga anda dulu. Ini kadang-kadang sampai ke Rohingya dia hantar burung kutuk tak makan dia hantar makanan. Adik-beradik dia sendiri ke buluh tak ada benda pun, sengih je kan. Siapa suruh dia malas? Ayat tu keluar. La ilaha illallah syarikalah. Itu kita kata nilai sebenar adalah keikhlasan. Kemudian masalah murah atau mahal tak timbul. Kalau kita rasa kita boleh bagi banyak, actually you want to sacrifice the best. Mana dia terbaik, dia korbankan yang terbaik. Cari kambing balik kurus kenapa? Ini murah lagi. Ini ada telagang orang sikit. Orang kata ustaz, besar-besar kambing kan, dia beli kambing kat rumah kan. Siapa datang kan. Okey. Kambing tu sembelih kan, cari paling besar. Ini kalau orang kata, tapi besar tu mahal tu. Saya kata la ilaha illallah syarikallah. Kita nak sembelih ni untuk korban paling baik lah. Ni ambil paling murah. Apa pasal? Kalau tak ada langsung duit ya. Tak ada langsung. Maksud dia tak ada langsung. Mana ada, tapi apa? Kalau kedepankan ni sikit, tak boleh jalan pergi Sogong ke depan. Kalau itu masalah dia, masalah lah. Kan, ingat apa Ustaz Said Noshan datang sini kan, dia kata apa? Ada ustaz keluar fatwa kata apa? Siapa ada estro wajib buat korban. Seriously kan, sebulan bayar 200-300. Ujung tahun boleh dapat seekor lembu. Kalau cut off duit estro tu, alihkan kepada benda ni, seekor lembu dapat. Betul tak? Kan? Lembu dapat kerbau seekor, kambing 3 ekor. Masih ada banyak tu. Kan? Mana maksud dia masing-masing fikir jalan masing-masing. Pasal kena faham bahawa bila kita terangkan dulu syaitan datang pada kita ni, dia tak datang satu pintu je ketika was-wasan kita. Bila nak was-was kita, dia tengok antara benda yang paling hujung, dia kata pintu pasif yang paling bahaya. Pada ustaz kadang-kadang, kita kata ustaz tak kena. Saja main low profile kononnya. Tak nak orang kenal. Saja je pakai selekeh pergi masjid kan. Sebab apa? Tak nak orang kenal. Sedangkan dia wajib menyampaikan. Tapi apa dia buat? Syaitan kata pada dia, tak salah orang tahu nanti payah nanti. Tak salah nanti orang taksub dengan kau, bahaya ni. Dia jangan ajar. Dia diam je buat tahu. Jangan tunjuk pandai. Bukan maksud tunjuk pandai. Orang yang buat salah pun diam je, jangan cakap apa. Syaitan berjaya lah. Pasal pada dia, benda paling besar orang tanya, kau ada ilmu kau buat apa? Begitu juga orang yang kaya tadi. Kan? Ada harta tadi. Orang tanya apa? Engkau ada harta, kau buat apa soalan? Masalah kau solat. Orang lain yang miskin pun boleh solat macam kau. Bahkan lagi awal dia pergi. Gelap-gelap tu pergi dah. Jalan kaki pula tu. Naik basikal, motor buruk. Yang korang datang sedih sebagainya, tak pergi masuk surau. Kenapa? Datang juga, ya Allah, lewat sikit. Pasbuk kata. Kenapa tak orang awal? Jam loceng tak ada. Itu tu pun masing-masing. Bukannya Allah letih mana tadi tengok cerita Korea. Itu jawapan masing-masing lah. You have your answer sebenarnya. Itu sincerity kita dengan Allah Ta'ala, kita kena buka betul-betul. Jangan kita main sorok-sorok. Dengan Allah Ta'ala jangan bagian sangat. Jangan bagi macam, kalau dia bagi sini aku nak apa. Jangan. Give everything. Dia cipta kita, dia bagi kita. Kita nak jadi rupa macam ni pun, manusia kita ni, dia tentukan. Bukan mak bapak kita tentukan. Sel jadi kita satu je asalnya. Kemudian bercantum dengan sperma, kemudian terbelah 2, 4, 8, 16 bilion sel. Nak jadi mata duduk mana dan sebagainya. Bukan kita yang atur. Yang kita tiba-tiba macam, ya Allah, berkira dengan Allah Ta'ala yang aturkan kita punya rupa macam ni. Berkira dengan Allah Ta'ala yang lahirkan kita keluarga mana. Kan, lahir negeri mana. Lahir dekat buat apa, dekat Botswana ke ataupun apa dekat Afrika tu minta tembak tiap hari baru tahu. Allah Ta'ala lahir kat tempat yang tak ada pergaduhan macam tu. Kenapa tak syukur lagi? Yang nak give tu macam Kenapa? Kan? Tak ada alasan sebenarnya. Kan? Dan kita kata pasal apa? Sincerity kita nak syurga. Tapi bila kita tak nak infak benda yang terbaik, actually you have to question yourself. Kan? Question yourself. Apa pasal? Kenapa? Atau sebab apa? Jadi Ustaz kata infak bermula kepada yang ya. Kalau misalnya macam hutang kita dah bagi kat keluarga terdekat, tapi kita tengok dia macam tak berusaha, dia It's not upon us. Allah Ta'ala tak tanya apa jadi lepas tu. Jadi kita terus senang membagi kepada keluarga tu. Kalau ni kata bagi, kita simpan kita bagi tu simpan akhirat. Faham tak? Bila kita bagi untuk perubahan apa berlaku pada dia terpulang kepada Allah Ta'ala. Jadi kita berhenti bertabiah kat dia lah. Tarbiyah cakap, ajak.
tak ada masalah. Tapi tarbiyah dengan tarik harta simpan beli beg tangan, itu lain cerita. Tak faham tak? Where you kita bagi pada dia. Okey, kemudian duit ni kita hala ke mana? Itu soalan. Yang lain? Siapa shopping? Dengar sini. Itu saya kata, itu sebab kenapa Allah tak letakkan. Tu kita kata, kalau kita patah balik pada ayat yang awal kan, yang tajuk ni, sebenarnya Allah Ta'ala sebut dah dalam surah Al-Baqarah, sebelum bincang tajuk ni, first, bila Allah Ta'ala ceritakan berkenaan pintu kebaikan tu, dalam ayat ke apa? 177 177 ayat Quran. Tengok, dengar tu. Pasal yang sekarang ni kita bincang ni, ini perincian pada ayat tu. Mana ayat tu kata bukanlah kebaikan tu hadap timur atau barat, tapi kebaikan itu adalah start daripada ayat berkenaan. Allah Ta'ala cerita pada kita satu persatu kebaikan tu apa. 177. Okey, tengok Allah nyatakan ayat berkenaan. Tengok, saya pasti terang ke tidak belakang. Allah nyatakan apa? Laisal birra, bukanlah kebaikan itu an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan tu kamu hadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat. Mana ini movement sebagainya. Walakinnal bir, tapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, orang beriman dengan Allah dan hari akhirat, wal malaikah, dan para malaikat, wal kitab wan nabiyyin, dan para nabi, wa atal mal, dan juga apa, dia berikan harta, ala hubbihi, sedangkan dia sayang pada zawil qurba, pada orang yang punya hubungan kekeluargaan dengan dia, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wa benas sabil, dan juga orang yang dalam perjalanan stranded kan, dia tak ada, dia putus bekalan, wasailin, orang minta-minta, dan orang datang askil minta itu, wa fir riqab, dan juga orang yang dalam tawanan. Dan sebab itu kaum salah dan seterusnya. Ayat ni kita kata dia letak particularly. Maka kalau kita kata infakkan harta ni payah sebenarnya. Kita kerja, kita earn, kata kita lah. Sedangkan Allah Ta'ala bagi semua sekali. Kalau dia bagi kita numpuh, tak ada kerja kita. Dia bagi kita buta. Kita ni seorang apa tukang apa? Baca proofreading untuk ni. Buta mata kita. Mana masa kita nak cek duit dengan membaca tadi? Kalau kita cek duit dengan dengan bercakap, dia bagi kita bisu. Kan lidah gigit lidah, putus lidah. Kan tak boleh cakap dah. Itu. Tak siapa nak dengar dah cara motivasi kita, betul? Secara tak langsung yang bagi kita semua tadi harta kita Allah Ta'ala sebenarnya. Kita perasan. Kita kena pandai tapi orang tak nak panggil pun kita. Contoh macam orang tu ada syarikat konsultan apa training konsultan contohnya. Tak ada orang nak bagi job pada dia. Ada sejumput lawyer. Mana lawyer? Dia practice lawyer. Practicing lawyer tapi tak ada kerja. Dia tak ada ni. Ada orang kerja banyak, ada orang tak ada kerja banyak. Ini aturan Allah Ta'ala tau. Macam tadi kita ada zawil qurba, orang kita tadi, dia memang kita kata kadang kita jangan fikir negatif. Faham tak? Kita bantu dia tadi atas dasar Allah Ta'ala. Dia tak jadi ke dia jadi ke terpulang pada Allah Ta'ala. Bukan kerja kita. Kita doakan ya Allah supaya dia dapat kebaikan. Para sahabat sendiri kita kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia ada orang dia tanggung. Kan kita kisah hadis kan, dia hampir nak berhentikan tanggungan dia kepada salah seorang orang yang terlibat dalam tajuk tu. Allah Ta'ala sekat. Allah Ta'ala kata janganlah hentikan. Dia nak hentikan kerana marah orang tu terlibat dalam menyebarkan cerita berkenaan. Tapi dia tengok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia kehidupan dia ada keluarga tapi ada orang yang dia tanggung. Mari kita tengok, kita cari sendiri, kita tengok pada keluarga kita yang tak ada kemampuan sangat, kita tanggung dia. Itu cara sebenar. Bukan kita kata macam tapi tak berkita. Itu kan kerja kita. Pasal ada orang rezeki dia tak ada. Kita kena faham macam tu. Aturan rezeki Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi rezeki pada manusia, dia yang aturkan. Dan kita kata secupak jadi segantang sebagainya. Tak, bukan macam tu. Rezeki kita Allah Ta'ala beri banyak mana, kita buat effort. Tapi banyak mana sampai, itu bukan kerja kita. Macam orang tadi dia keluar dah, tak jaya juga. Muka tak ada muka rezeki. Jangan suruh mandi bunga. Orang kita macam ada ngarut ni. Mandi bunga lah, suruh baca doa tertentu ketika solat duha dan sebagainya. Salah. Kita tahu dia tak kemampuan, doa je, minta Allah Ta'ala buka rezeki untuk dia. Tetapi dalam keadaan berkenaan tanggunglah, tak ada masalah. Kita nak wajah Allah. Kita bukan nakkan pujian dia. Yang macam ni tak ada pujian, tak ada masuk surat khabar, itulah derma banyak mana. Betul tak? Ini benda ni senyap dalam keluarga je kan. Kadang-kadang dia kita bagi pada dia, anak dia pun tak tahu. Bini dia pun tak tahu. Suami dia pun tak tahu. Kadang-kadang kita bagi macam tu kan. Kita infak perlahan-lahan senyap. Tak ada siapa puji kita. Lepas tu dah bagi infak pula, dia pula tak dengar cakap kita, lagi marah. Start lagi kan. Dan infak kata, aku bagi belanja bulan-bulan, tak dengar cakap aku ni masalah ni. Ada masalah lagi.
Itu salah kita. Perangai kita macam tu salah. Kita patutnya nakkan wajah Allah Ta'ala, lepaskan, let go. Patut kita tanya, Allah, ini tanggungan. Engkau letak dalam Quran macam ni, aku ikut, ya Allah. Aku patuh perintah engkau. Aku serahkan. Tak ada masalah. Kita nak kat sana. Sini tak ada kerja kita. Kita bukan jadi polis angkatan segaban. Tentukan orang ni cari rezeki, orang ni sekian. Kita nak kawal. Bukan kerja kita. Ada rezeki manusia ni masing-masing. Allah Ta'ala aturkan. Sebab kenapa kita kata bila saya ingat dulu Dr. Bilal Philip kan datang Malaysia bagi ucapan dekat apa? Dekat TM. Kita buat tajuk Purpose of Life. Itu kan non-Muslim ramai dan tu kan. Kita ada non-Muslim ni, kita predestined kan, dia kata mengenai destiny ataupun takdir. Dia kata orang tak terima takdir. Manusia pegang diri sendiri. Dia yang menentukan segala-galanya. Lepas tu kan Dr. Bilal Philip cerita kan, dia kata kalau manusia ni kata paling rajin, paling banyak harta kan, paling banyak harta, pakcik yang kerja dekat penuri getah dan sebagainya, ataupun buat sawah, dia lebih banyak peluh turun kat dunia ni, bumi ni banding orang lain. Tapi kaya? Tak kaya pun. Tak kaya. Dan bahkan ada orang yang mungkin lahir anak-anak sultan dengan anak apa kan, dia goyang kaki je saham jalan. Oh, 1,000, 2,000, 3,000 kan, goyang kaki je. Masalah tadi pakcik tadi lebih rajin daripada dia. Tak kaya pun. Pasal kita mana kena faham bahawa rezeki tadi Allah Ta'ala aturkan pada kita bukan berdasarkan pada kita something, tak. Itu tanggungan, itu beban, burden. Bila bagi rezeki banyak pada kita, itu burden kat atas diri kita. Bukannya benda tu sebagai privilege. Tak, itu privilege. Itu burden. Macam orang ada ilmu, apa? Burden. Tanggungan atas dia untuk menyampaikan. Hatta Nabi yang jadi Nabi, privilege ke? Burden, tanggungan dia kena sampaikan. Bagi ada peperangan tak lari, semana wajib. Kan ada benda halal untuk orang lain, tak haram untuk dia. Macam Nabi SAW, haram makan zakat. Itu burden, bebanan. Bukannya, bahkan jadi tumpuan pula. Lebih dahsyat daripada artis. Tak, pasal Nabi SAW ni buang air macam mana. Ada siapa tahu apa Perdana Menteri Malaysia buang air macam mana? Nabi SAW buang air macam mana, mandi macam mana, tidur belah mana, semua sekali kena tak ni. Bayangkan, you become the center of attention. Tak burden ke? Burden. Dia bebanan sebenarnya. Sebab kita kelebihan bukannya privilege. Macam orang lelaki lahir sebagai lelaki, rasa keistimewaan. Tapi ke atas lelaki tadi kewajipan benda tak wajib atas wanita. Contohnya tanggungan. Seorang lelaki wajib tanggung mak dia atau bapak dia kalau miskin, tak larat, wajib. Wajib ke sunat? Wajib. Adik-beradik dia kalau miskin, wajib. Anak isteri dia itu memang sungguh. Tapi bapak dengan mak dia tadi dan sebagainya, bapak saudara dia belah bapak dia sebagainya, orang-orang yang tadi waris dia, orang-orang tu wajib dia tanggung. Kalau anda kata miskin, wajib. Tu bahkan mahkamah bila ada orang miskin dan sebagainya kan, dia tak terus keluar duit matumal tau. Dia cari dulu keluarga orang tu siapa yang kaya. Kalau orang tu tangkap mencuri, kenapa mencuri sekian? First thing first, kata miskin, okey, lapar. Maka dia akan cari first thing first, siapa keluarga dia yang kaya, untuk keluarkan arahan tanggungan bulanan. Sedia orang miskin ni bukan dia nak miskin. Siapa nak miskin? Siapa nak miskin? Siapa nak duit tak banyak? Siapa nak harta tak banyak? Tapi kita sekarang ni kena faham bahawa bila kita tarbiyahan, bukan dengan cara kita. Cara nasihat kita buka luang, ajarkan dia, yes. Tapi duit tadi bukan. Duit tu lillah. Duit tu lillah. Kita bagi belanja pada dia lillahi ta'ala, bukannya benda lain. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran macam tu, kita buat kerana Allah Ta'ala arahkan. Ustazi, kita tak sayang membuat potongan gaji atau bank standing instruction untuk menyumbang kepada UNICEF. Tapi rumah anak yatim, sekolah tahfiz kita was-was. Apa huraian ustaz? Oh, maksud dia orang ni biasa buat untuk benda yang apa? Benda dia boleh buat potongan gaji untuk benda international. Benda-benda international, UNICEF dan sebagainya, WHO. Ya, WHO jaga binatang jaga binatang je sekian. Dia mudah je. Right off. Lepas tu bila kerana kata benda tu untuk rumah anak yatim ke sekolah tahfiz ke benda, kita macam entah dia orang curi makan duit ni. Itu kita kata masalah dia pasal kita suka overthinking. When you do something goodness kan, buat je. Jangan fikir, bukan kerja kita untuk menilai apa jadi tak jadi, itu terpulang. Pasal pahala Allah Ta'ala beri pada kita adalah effort kita keluarkan duit tadi. Itu berat tu nak keluarkan. Daripada apa? Yelah duit tu selai je. Tapi nak keluarkan tu beban kan. Jadi nak tarik daripada beg duit tu, beban tu menentukan sama ada yayasan ke sekolah tu. It's not upon you. Ikut jalan lurus ke. Oh tak, bukan kita. Tapi kalau dia kata nampak dia ajar, dia buat Yahanana tiap malam, tu saya bagilah.
Kan? Kalau dia bagi lompat rezeki, lompat, jangan bagilah benda macam tu. Bagilah macam yang memang mengajarkan Islam, mengajarkan hafal Quran, kan, beri tanggungan sebagainya, atau miskin, bagilah. Itu atas zahir saja, atas zahir. Go into deep, kan, masuk dalam menyelam, letak kamera, tengok apa dia buat sebagainya. Itu Islam tak ajar. Ngagut. Maksudnya kita tak dipersoalkan. Pasal dalam hadis Nabi, kan, Nabi kata berkenaan seorang lelaki. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nabi ceritakan berkenaan seorang lelaki dahulu bersedekah. Dia kata, ya Allah, aku nak sedekah, aku sedekah. So dia sedekah, tak nak bagi orang tahu. Tengah-tengah malam dia bagi sedekah, dapat pada seorang pencuri. Besok pagi dia masuk pasar, orang semua kecoh. Siapalah yang teruk sangat, banyak tempat pada sedekah, dia bagi pencuri. Dia bagi diam. Dia kata, Allahumma lakal hamdu ala sarik. Ya Allah, sekali puji bagi kau di atas pencuri tadi. Aku akan sedekah lagi malam ni. Dia janji. Saya keluar pula kali kedua. Sedekah sekali lagi, kali kedua. Kali kedua campak-campak, jatuh pada prostitute, sama perempuan pelacur. Mulut yang sebut payah, tapi tidak akan sebut juga. Campak, dapat. Lepas tu besok pagi dia pergi ke pasar, orang bising lagi. Apa? Banyak rumah anak yatim sebagainya, dia bagi je pelacur. Kan di mana dia orang kata macam peliknya orang ni. Gila betul, banyak. Mana sedekah tu banyak. Kalau tak besar, tak banyak, nescaya orang tak bising. Kau setakat RM3-4 orang tak bising. Mana kalau setakat kecil. Ini banyak. Sampai kan orang kecoh kat dalam pasar. Aduh pula dia bagi pada sekian-sekian. Dia kata, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Dia kata, ya Allah, aku sedekah lagi. Dia janji dengan Allah nak sedekah lagi. Dekat time sedekah, jatuh pada tangan kaya. For him, dia rasa benda tu worthless lah. Kan every sedekah dia keluarkan tadi, semuanya apa? Tak guna. Betul tak? Tapi Nabi kata pada hari akhirat nanti, Allah Ta'ala akan bawa dia, Allah Ta'ala kata semua benda sedekah tadi diterima. Sebab apa? Sebab sedekah dia pada pencuri tadi, moga-moga dengan dapat duit tadi dia berhenti mencuri. Yang penzina tadi dengan dapat duit tadi mungkin berhenti berzina. Yang kaya tadi dapat duit tadi, dia akan jadi apa? Mengambil pengajaran. Maksudnya dia tiga-tiga pahala berjalan. Dia tak rugi apa. You are not been asked ke mana, dia tak ditanya. Orang tipu ke tak tipu ke, tu kerja kita. Kita nak wajah Allah Ta'ala, kita bagi je. Kan bukan kerja kita. Masalah orang tu, tapi ustaz kalau bagi nanti dia malas. Itu ayat siapa? Ayat pakar motivasi ke ayat Allah Ta'ala? Saya tu tanya pasal motivational punya ni, dia orang banner macam tu. Dia kata kalau kita bagi ni nanti akan. Kan kita menentukan ke? Bukan kerja kita. Kerja kita Allah Ta'ala tanya, kau ada, kau buat apa? Itu je. Kau ada benda sekian aku kurnia pada kau buat apa? Soalan tu akan tanya. Kita tanya, Allah Ta'ala tanya pada kita benda yang menyebabkan kita tak jawab. So jangan kita beban atas diri kita, terima beban tadi, kita buat tugasan tadi. Faham tak? So kena faham betul. Jadi sebab sebenarnya setiap kelebihan ia adalah bebanan. So bila ada kawan saya seorang, ada seorang nama saya seorang, dia kata apa? Bila orang tu minta jadi kaya tu, sebenarnya dia minta apa tau? Ya Allah, ujilah aku dengan ujian paling berat. Ya Allah, berikanlah aku harta banyak. Soalan dia kata apa? Oh Allah, give me the hardest test. Hardest test. Mana test paling payah. Pasal kita kata itu pasal benda paling payah. Kalau test kemiskinan, orang tak ni lagi tau. Hatta yang kata-kata kadal faqru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran mahu kekufuran, itu kata-kata Ali pun tak sahih lagi. Jadi maknanya kalau kita minta doa berikanlah aku rezeki yang halal dan luas, kita itu luas ikut kadar ngam. Luas minta apa nak, tapi kena faham bahawa Allah Ta'ala buka banyak mana. Luas tu sejengkal ke, seinci ke, ya Allah aku redha. Belajar redha. Normally manusia tak redha. Dia minta ya Allah aku nak rezeki, Allah Ta'ala bagi ngam-ngam je. Ya Allah kenapa ngam-ngam? Faham tak? Dia tak belajar nak buka hati dia untuk kata sikit ke banyak ke aku terima. Pasal itu kadar dia. Allah Ta'ala dalam memakbulkan doa kita, dia harus saja. Dia tak wajib, dia tak ada macam obligated. Oh, aku dengar aku. Kan? Kita je dengar taat. Allah Ta'ala dengar kita, dia tak taat pada kita pun. Dia Tuhan. Dia pencipta kita. Kita pula minta dia. Siap pula gantung ini, kalau gantung ini Tuhan ikut cakap kita. Kalau gantung ini, sejak bila Allah Ta'ala jadi bellboy kita? Tak serius kita cakap macam kurang ajar sikit. Tapi seriously, banyak orang ajar penuh-kemukan pada manusia untuk buka ini kan. Seolah macam bila buat ni, Allah Ta'ala macam, okay, aku dengar cakap kau. How can? Kan buruknya perangai manusia ni belajar. Kita belajar redha dahulu. Itu sebab para sahabat Nabi SAW, Nabi kata dengan para sahabat, dia kata apa? Kan bila harta Bahrain sampai, harta di Bahrain sampai. Ni cerita harta banyak sangat ni sebab apa? Sebab harta banyak, orang pasal banyak harta. Ni. Harta Bahrain sampai. Okay? Lalu para sahabat ketika tu dengar harta dari Bahrain sampai. Diorang solat subuh penuh masjid. Nabi sembahyang Nabi toleh, tengok ramai. Nabi kata apa?
Barangkali kamu ada dengar tentang harta Bahrain sampai. Ini hadis Bukhari Muslim. Para sahabat kata, betul ya Rasulullah. Dia tak ada cerita. Kita kalau orang tanya, ini sekian datang. Mana ada, semalam saya datang juga. Kan? Dia tengok kenduri datang tak. Para sahabat kata, betul ya Rasulullah. Nabi kata, ama Allah. Nabi kata, ada pun demi Allah. Nabi kata, impikanlah, mintalah, moga Allah Ta'ala penuhkan impian kamu. Tapi Nabi kata, ada pun demi Allah. Nabi kata, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran aku bimbang kat atas kamu. I don't afraid korang miskin. Nabi kata, aku tak bimbang kamu miskin. Tapi aku bimbang apa? Dibukakan kepada kamu dunia macam ni dibuka untuk orang sebelum kamu. Lalu kamu lumba pada dunia macam mereka lumba. Lalu dunia musnahkan kamu macam dunia musnahkan mereka. Nabi kata aku bimbang itu. Itu sebab kenapa kita para sahabat Nabi SAW ramai. Tapi apa tahu? Yang kaya tu taklah macam tu. Tak ramai. Aisyah kan kita tak Aisyah radhiyallahu anha kan, kita kata lepas kewafatan Rasulullah SAW dulu ada kisah orang tanya saya soalan, betul ke Aisyah ada infakkan sebanyak 100,000 dirham. 100,000 dirham. Siapa kita tahu yang tu berapa jumlah dia? Ingat? 3.5 kilo emas lebih kurang. Hampir 3.5 kilo emas. Pasal dirham ni perak. Dia 1 dinar 12 dirham. Bagilah balik siapa rajin. 1,000 tu bagi 12. Kemudian kali dengan 4.25. Pasal 1 dinar 4.25 gram emas. Mana Aisyah radhiyallahu anha lepas Rasulullah wafat, ketika Rasulullah hidup, isteri Nabi tak mewah langsung, tak mewah. Sampai kan orang pernah sekali minta Rasulullah SAW, ya Rasulullah mana hak kami? Sampai Nabi ilak, Nabi sumpah tak nak sentuh bini dia sebulan. Sampai lepas tu dia pilihan dan surah Ahzab, either pilih Allah Ta'ala dan Rasulnya atau pilih dunia. Kalau pilih dunia, main sini aku bagi apa kamu nak, cerai. Dan sekali semua pilih Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Tapi anyway, kisah tadi ketika Rasulullah hidup, isteri Nabi tak mewah. Lepas Rasulullah wafat, para sahabat yang memegang pemerintahan, saya kira para sahabat Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Abu Bakar mungkin tak sangatlah, Umar dan berikutnya, mereka bagi duit sagu hati kepada isteri Nabi SAW, 10,000 dirham, 100,000 dirham dan sebagainya. Kalau kita buka dan Syiar Al-Nubala, kisah kisah isteri Nabi ni, Aisyah radhiyallahu anha, kisah antara yang disebut. Kita lepas kewafatan Rasulullah SAW, orang ni Muawiyah bin Abu Sufyan bagi dia kalung yang nilai kalung tadi 100,000 dirham. Dia tak pakai pun barang berkenaan, melainkan dia agihkan nilai, dia bagi pada semua isteri Nabi yang lain. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Zubair bagi pada dia 100,000 dirham. Kalau kita dapat banyak, kita makan lah kan. Dia habiskan seharian waktu dia, dari pagi sampai ke petang, dia agih pada orang ramai. Sampai petang nak makan, dia minta, dia kata buat makanan. Lepas tu bila tengok makanan tu macam tu kan, pembantu dia kata apa? Ya Ummul Mukminin, dia kata, kalaulah kau ambil 2-3 dirham tadi belikan daging untuk kita kan bagus. Lepas tu Aisyah kata apa? Apa saya cakap tadi? Kau cakap tadi aku bagi dia kata. Habis seram macam tu je. Dia dapat 70,000 dirham duit kan. Mana kita kata dah berapa kilo emas, banyak tu kak. Baju dia bertampung. Kita ni dapat bonus sikit, dia beli habis semua sekali. Semua baru. Tak maksud dia orang bukan tak kaya. Tapi dia fikirkan apa tau? Fikir kat sana. Maksudnya kita kata kita ada pakai tak ada masalah. Actually bukan, saya macam kata, bukan kena purge harta kita hancur. Tak. Tapi belajar jangan kedekut. Itu je. Dan actually bila nak menginfakkan harta, jangan cari alasan. Jangan macam kalau macam ni sedikit tu Ustaz. Start bunyi ayat tu habis. Nak keluar duit kan RM10 je. RM1 je pun kedekut. Kan dia nampak makcik kan jual keropok. Datang dekat, pandang tabah-tabah. Ya, mula tu rasa nak bagi sedekah. Tapi lambat sangat dapat makanan. Mula start marah. Orang tu lintas tepi. Ketika tu tak nak bagi dah. Lepas tu dalam kepala pun lepas sedikit. Habis. Macam kita kat sini pun ada, kat bawah ni kan ada akak seorang tu nak jual burger. Dia menjaga benda halal, belilah, tak ada masalah. Maksudnya kita tak bagi atas ni pasal tak nak sibukkan menjaga kat sini, itu je. Kita ada menjaga kat sini, tapi tak adalah orang kata sibuk kau menjaga, beli belah macam tu kan. Anyway, bila dia menjaga benda halal, belilah, tak nak beli. Nak bantu, tak ada masalah. It's actually for us, actually dia memang cek makan. Bagi saya tak ada masalah. Kan, benda dia cek makan dengan halal, so bantulah, apa masalah. Kalau kita kata duit RM5 lebih, bagilah, apa masalah dia. Tapi kita macam contoh dia ni, betul lah dia perangai sikit. Ada perangai yang orang lain cerita lah. Saya tak tengok. Sekarang nampak penuh pakai tudung. Di sini tak pakai tudung, di sini pakai tudung. Sekarang pakai tudung penuh.
Tak, saya bising ni, saya kata asal cabut tanggal, saya kata. Tak ada ustaz lagi, saya kata yang tanggal-tanggal lah. Tak tahu sekarang ni kekal kot. Tapi jalan jauh. Itu lantakkan lah. Itu lantakkan, tu kan lantakkan. Bukan kerja kita. Kerja kita start je macam tu, masalah. Itu bukan musubahat ustaz. Awak tak tanya ke? Betul ke tidak? Kalau dia kata Usama bin Zaid ketika dia pancung orang tu, kan, orang lafazkan la ilaha illallah, confirm orang tu takut dengan dia pasal pedang tu. Memang betul-betul pedang. Dia angkat tangan nak pancung, kawan kata la ilaha illallah, dia pancung juga. Lepas tu dia jumpa Rasulullah SAW, Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, kaifa taf'alu bila ilaha illallah yaum idza ja'at yaumul qiyamah. Kau nak buat apa dengan la ilaha illallah bila datang kiamat nanti? Dia kata, ya Rasulullah, dia cakap benda tu, dia takut. Tadi dia bunuh orang ni. Lepas tu dia nampak pedang aku naik atas kepala dia, dia takut, dia pun lafazkan la ilaha illallah. Nabi kata, engkau nak buat macam mana dengan Allah pada hari kiamat nanti? Every time dia cakap, Nabi ulang benda sama. In the end, Nabi kata, halla syaqaqta qalbah. Kenapa tak belah jantung dia terus? Tengok ada tak iman tu. Ini nyata kak. Memang tadi dia bunuh orang, dia kena serang dengan sahabat ni, dia lafazkan Allah, tiba-tiba sahabat dia bunuh juga, Nabi marah. Sampai ke Usama bin Zaid kata apa? Aku tak pernah mengimpikan baru saja masuk Islam kalau boleh naikkan hari berkenaan. Kalau Islam, makin lama Islam kita makin bagus lah. Tapi dia kata bila aku dengar Nabi marah macam tu, sampai aku harap kalau boleh aku baru Islam hari tu, so that any dosa aku buat silap bunuh orang tadi, purge, hilang. Dia harap macam tu sekali. Itu dah nyata kak. Memang dia peperang. Tiba-tiba yang ini tak tahu pun kita pernah hati dia. Datang kita kata, tuan-tuan kita subhat. Dan sikit-sikit. Contoh macam kita kata macam tuan-tuan sedikit. Itu bukan cara Islam. In Islam, essentially, if you have, bagi. Tak nak bagi, tak usah. Dia kata macam, sorry kak, nak bayar bil, tak cukup ni. Cakap gitu. Saya ada duit tapi tak cukup. Kalau saya bayar pada kak, nanti bil elektrik saya tak bayar habis. Cakap itu. Tak apalah, kalau dia kata kita ada lebih, bagilah, apa masalah. Dia pasal pemberian kita itu simpanan akhirat. Faham tak? Dia tak hilang macam tu tau. Bila kita infak, dia tak hilang. Yang kita salah faham ni, infak habislah jadi milik orang lain. Salah. Orang tu yang pakai. Tak, kita infak itu tersimpanlah benda berkenaan di akhirat. Di sana nanti kita collect balik apa yang kita dah infakkan. Tak rugi apa. Nothing to lose. You don't lose anything. Orang tu tipu ke tak tipu ke, anda tak salah. Tapi kalau dia nampak dia jual arak kemudian minta sumbangan supaya bagi arak murah ke, janganlah bagi. Itu nampaklah tak senonoh. Kan? Tapi yang ini kita kata orang tu nak makan, bagilah makan, apa masalah dia? Kan wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada pun orang yang meminta-minta, jangan kamu herdik. Tadi dalam ayat Quran kita baca tadi, wasailin, dia orang-orang yang meminta-minta. Dia asking, so bagi. Kalau kita ada, kalau tak ada tak apalah. Ya. Orang yang jual barang ni, kadang-kadang bukan Islam, kita bagi juga. Walau bukan Islam sekalipun, dia bukan kalau anjing kita makan, takkanlah manusia kita makan, salah. Anjing dimakan boleh dapat faedah. Tiba-tiba kita bagi manusia makan, masa di kafe. Sejak bila kafe kekufuran kena menghalang kita buat benda-benda baik macam tu? Islam tak sekat, kecuali dia kata, encik saya kumpul duit ni nak serang orang Islam, then only kita tak usah bagi. Itu kalau dia kata macam tu, kalau dia buat jangan bagilah. Kalau dia kata saya kami nak makan dan sebagainya, bagilah, apa makan, apa masalah dia. Peliknya kita kadang-kadang ni, itulah syaitan berjaya tau. Dia garuk hati kita sampai kita kata tak payah bagi. Dan kita rasa bagus. And we don't do the good thing, dan kita rasa aku ada alasan. Takkan kita macam tu kot. Faham tak? So asas dia apa tau? Pasal ayat tadi kata wa anfiqu fi sabilillah. Infakkan dari harta kamu di Allah Taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Yang kamu campak dia kepada kebinasaan. Pasal campak kebinasaan dia adalah apa? Orang tu sekat diri daripada menginfakkan harta fi sabilillah. Dan dia kata apa? Dan kandungan ayat ini adalah perintah untuk infak di jalan Allah Taala pada seluruh bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk kurban, mana ibadah dan bentuk-bentuk ketaatan. Khususnya diagihkan harta berkenaan pada memerangi musuh dan juga mengerahkan dia pada perkara yang dikuatkan dengannya umat Islam mengatasi musuh dia. Contoh macam ada contoh macam pusat penterjemahan. Kan kita kata kalau dengan diterjemahkan buku berkenaan orang Islam akan dapat baca. So buatlah. Itu konsep benda yang menguatkan umat Islam. Penterjemahan, kan? Bukan misalkan ekonomi meniaga je. Meniaga ni masalah juga. Orang kita suka sangat jihad perniagaan. Yang kaya 3-4 orang je.
Masalah rotan tu. Okey. Baik, jadi maksud dia apa saja menguatkan Islam mengatasi musuh dia. Okey. Dan juga pemberitahuan mengenai tinggalkan perbuatan berkenaan. Okey. Al-ikhbar an tarki fi'li dzalika. Dan pemberitahuan ayat ini adalah pemberitahuan bahawa meninggalkan perbuatan tersebut, meninggalkan infak harta untuk mengembangkan Islam, menguatkan Islam ni, ia adalah kebinasaan dan juga kemusnahan bagi sesiapa yang membiasakan dirinya untuk perkara tersebut dan juga melazimkan diri dalam perkara berkenaan. So dia biasa perangai dia tak nak infak. Maka orang tadi dia sedang masukkan diri dalam kebinasaan. Kemudian diatafkan atau diekorkan arahan untuk infak tadi dengan apa? Wa ahsinu, dan buatlah kebaikan. Maksud dia itu dan ihsan, berlaku ihsanlah kamu. Maksud ihsan tadi, lepas orang tu buat kebaikan tadi macam tu, kena sedar bahawa dia sedang bawa pengawasan Allah Ta'ala. Itu ihsan tu adalah kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu nampak dia. Dan kalau kamu tak nampak dia, kamu kena tahu dia nampak kamu. Jadi itu kena ada dalam diri kita. Wa ahsinu. Ada orang kata buat kebaikan tak? Itu kebaikan tak? Ini atas dari kebaikan lagi. Innallaha yuhibbul muslimin. Allah Ta'ala sukakan orang yang membuat kebaikan. Maksud dia mempunyai perasaan ihsan dalam diri dia. Mana orang tu dia dengan solat yang dia buat, zakat yang dia buat. Tu sebab kenapa bila kita nak halang diri kita daripada buat perangai tak senonoh, kedekut ni, kita rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Dan bayangkan apa kita nak jawab Allah Ta'ala. Dan kita akan lawan nafsu kita atau keinginan diri kita untuk tak infak tadi dengan apa? Rasa surveillance of Allah di atas kita. Itu punya paling besar. Seperti itu kita latih dalam solat, itulah kita latih dalam puasa. Tak pandang, tak lihat, tak dengar, tak pegang benda-benda haram. Kenapa? Batal puasa. Siapa tahu? Siapa tahu? Itu yang kita bina. Dalam solat kita diam, kan, 5 minit dan sebagainya, untuk tak bergerak, tak bercakap. Sebab apa? Berhadapan Allah Ta'ala. So manusia kena latih ihsan tadi dengan ibadat-ibadat dia buat. Termasuk dalam infak tadi tu. Bila nak infak kan, dia kena tahu apa? Tak nak infak tu, kena tahu bahawa dalam diri dia tadi Allah Ta'ala pandang, bukan luar ni tau. Dalam hati dia sebenarnya tengah cakap apa pun tak nak tahu. So rasakanlah malu kalau dia kata kita nak bagi alasan. Memang kita kata macam akak cerita tu kan. Saya bukan cerita akak. Mana maksudnya saya pernah jumpa orang yang dia bagi alasan. Memang tak nak keluar duit. Pungilah kedekut, tak tahu kenapa. Tapi dia sentiasa ada je argument dia. Tapi kalau kita sekian, Dan Allah Ta'ala kata infak lah. Pasal kita ini pemegang amanah untuk harta tersebut. Bukannya tuan punya yang asal. Dan bahkan bila kita infakkan tadi, dia akan pergi ke akhirat. Macam jadilah macam akak ada soalan datang ni, orang yang tanya dia kata nak infak kena tempat international. Dia kadang-kadang ada environment orang macam tu tau. Bila benda macam biasa ni tak nak ni. Bila buat macam kutip derma untuk contoh macam universiti international, keluar. Laju je tangan dia tak ni. Bila yang dalam dia biasa ni, anak beranak dia kalau sesak, punyalah payah. Tak tahu kenapa. Sebab kita kata kadang-kadang benda kadang-kadang nama kan. Ada orang dirasakan macam tu, salah. Dia mulakan tu sebab kenapa Allah Ta'ala letakkan bir tu mula start dengan keluarga anda. Kemudian sikit. Tapi level lagi atas adalah apa? Dalam fisabilillah. Di atas lagi daripada kebaikan tadi. Cuma memang kita kena ingat, dalam hadis Nabi katakan 3 dinar. Dinar yang kau beri untuk kenderaan untuk jihad fisabilillah. Dinar yang kau beri untuk kenderaan jihad fisabilillah. Dinar yang kau beri untuk anak bini kau makan, tanggungan kau makan. Dinar paling afdal adalah dinar yang kau beri anak bini kau makan. Paling afdal syiar Ta'ala sebenarnya. Pasal kat situ yang paling apa? Paling ikhlas. Kita tak ada minta balasan balik. Ada bapak bagi anak makan, aku besarkan anak aku, nanti dia besar, dia akan kaya dan juga tanggung aku balik. Ada? La ilaha illallah syirikalah. Teruk je. Normally kan, mak bapak ni dia bagi makan anak atas dasar apa? Sayang. Nothing about balasan balik. Ingat yang Petronas punya iklan tu, kan anak tu kata hujan basah sekian ringgit, RM1. Kan bapak tulis balik apa? Kan? Hospital, bidan, kemudian pampers, susu, semua apa? Free. Itu mana ada yang materialistik gila kalau bapak fikir macam tu. Tak, pasal itu out of love sebenarnya. Atas cinta. Macam suami bagi bini makan. Kenapa suruh bini layan? Tak pun, suka bagi bini makan. Bulat-bulat bini dia. Kan, bagi bini makan. Yang bini bagi suami makan, je tu juga. Takut suami dia kena goda dengan orang, Allah Alam lah. Saja gemukkan lelaki dia. Bagi makan banyak, dia gemuk. Allah Alam, tak tahulah kan. Tapi yang pentingnya biasa orang tu buat out of love. Tak ada sebarang gangguan. Memang kita ada pure lillah. Tapi kalau kita keluar depan orang ramai,
kan, untuk Palestin saja kan, dia sikit rasa, ada sikit rasa sebenarnya. Itu yang paling tersorok adalah infak ke atas keluarga sendiri. Faham? Jadi jelas So, jadi ayat berkenaan jangan apply kepada masalah pergi berperang, bahayakan diri dan sebagainya. Tapi apply kepada tajuk apa? Apply kepada tajuk infakkan harta. Okey, pengumuman kelas baru. Dasar-dasar ilmu pencarian jiwa menurut Al-Quran dan Sunnah oleh Ustaz Kariman mulai 22 hari bulan. Hari ni buku tak bagi lagi. Dia sedang seli dengan dosa-dosa besar. Kan, kelas dosa-dosa besar. Bukan, kelas yang memberitahu tentang dosa-dosa besar. Bukan kelas belajar dosa besar. Okey, hari Selasa Okey, itu ini buku 3. Kemudian kitab Zadul Ma'ad Bekalan Perjalanan Hari Akhirat oleh Ustaz Yunus setiap hari Khamis 9.45 mulai 24 Oktober. Khamis ni start Ustaz Yunus punya kelas baru Zadul Ma'ad. Okay, dia berkaitan sirah Nabi SAW, semua dah ada dalam kitab fiqh dan sebagainya. Dan tajuk tu. Jadi sesiapa yang ada masa ke lapangan boleh sila datang Baik, kita berhenti kat sini. Tadi akak tentang sebab apa? Tadi konteks yang kata dalam ayat ni bukan untuk jihad perang saja. Dia lebih kepada itu. More on that. Dia actually semua. Tapi yang lebih besar menguatkan Islam dan umat Islam. Atas nombor 1 adalah perang. Kemudian pengembangan ilmu, kemudian pertahanan, kemudian and so on lah. Mana apa saja yang menguatkan umat Islam dipanggil sebagai jihad. Apa benda yang untuk peribadi tak dinamakan jihad. Faham? Apa untuk Islam dan umat Islam dipanggil jihad. Islam dan umat Islam, maka itu adalah jihad. Faham yang mencampakkan ke dalam kebinasaan tu kita untuk yang membahayakan diri sendiri yang dalam ayat lain, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kamu, Allah Taala kata kamu Maha Penyayang. Itu ada ayat lain. Surah. Ya. Surah An-Nisa 29. Surah An-Nisa 29. daripada ayat ni yang dia keluarkan tak bisa pun. Wala taqtulu anfusakum This one. Bukan yang tu. Bukan yang mana wala taqtulu anfusakum, bukan tu. Ayat ni. Ayat 29 surah An-Nisa. Ustaz, macam mana kalau saudara kita, in example, kakak atau abang atau adik selalu minta sedangkan kita dah selalu beri? Bagilah sedekah. Atau pinjam sehingga mencecah bekalan beribu, bagilah. Kalau anda kata boleh bagi. Apa yang kita mampu. Kalau anda kata kita bagi sampai miskin, salah lah. Miskin diri kita. Bila kita kata lebih, kita ada katakanlah dalam bank kita ada 11,000, kita bagi 500, tak ada masalah. Bagilah bekalan apa yang kita ada. Mana adakah kita kena terus memberi juga? Bagilah. Duit itu juga diguna untuk duit itu memang diguna untuk keluarga dia, anak dia. Memang kita pakai macam tu, tak apa, bagilah. Memang kita kata kesusahan. Tu sebab kena ingat dalam Quran dia ada qardun hasan. Tahu qardun hasan? Kita bagi pinjam pada orang tak boleh bayar, kita kata tak apalah, kau tak boleh bayar, tak ada masalah. Boleh bayar. Ini produk ni bank Islam tak ada. Tapi Allah Ta'ala janji pada kita, kalau kita bagi pinjam pada orang tu tak bayar, Allah Ta'ala akan bayarkan. Allah Ta'ala akan bayarkan bagi kita. Tapi bukan kat sini. Sana. Yang kat sini semua habis, dapat habis. Tak kekal. Yang kat sana Qardun Hasan. Ni kena faham betul. Ni produk ni bank Islam tak ada. Walaupun bank tu nama dia bank Islam, tapi bank Islam tak ada. Mana kita bagi pinjam pada keluarga kita dan sebagainya, daripada dia, actually benda tersebut kita bagi, dia tak bayar, kita tak rugi, tahu tak? Masalah. Dia kata macam, ya benar ustaz ni. Iya, kita tak bayar, dia tak bayar, kita tak rugi. Pasal Allah Ta'ala janjikan, man kana yaqulullah qardan hasana. Barang siapa yang meminjam kepada Allah Ta'ala pinjaman yang baik. Maksud pinjaman baik tu dia bagi pinjam pada orang, kemudian kalau bayar, tak boleh bayar, tak apa, fayudha'ifahu lahu. Allah Ta'ala akan gandakan untuk dia pinjaman tadi. Walahu ajrun kabir, dan untuk dia ada ganjaran lebih besar di akhirat nanti. Jadi tak payah nak minta tiga kali macam tu maksudnya. Kita berusaha nak mendapatkan Soalan, kalau tak minta tu kita miskin. Kalau kita tak minta kita miskin dan minta. Kalau kita tak minta, kita memang kaya, ada lagi banyak duit kita, jangan let go. kalau dia ada kemampuan tapi tak nak bayar. Kita ajar dia, kita bagi tahu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata maklul ghani zulmun.
Mana menangguh bekan bayar hutang seorang yang kaya tu adalah zalim. Bagi pada dia hadis tadi. Tapi kita bagi bukan sebab kita nak hak tadi, jangan dia sampai dia masuk neraka. Faham tak? Kita do the amar ma'ruf nahi munkar tadi, bukan kita geram pada dia pasal kita dapat barang kita. Kita tegur dia supaya dia jangan sampai dia masuk neraka. Sayang. Atas dasar sayang, of love. Bukannya hate. Tahu? Ni geram. Kau ni marah-marah tak boleh. Kita kena sayang. Ada orang tua yang telah bela anak saudara sebagai anak angkat, tapi dia selalu ungkit. Umur 80 tahun sekarang. Itu dikira nyanyuk atau kita kena nasihatkan dia? Dengar sini. First thing first, mengungkit-ungkit apa infak yang kita berikan. Dari Islam dan Surah Al-Baqarah Allah nyatakan, wala tubtilu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit wa adha, dan menyakiti. Bagi tapi kata malas sebagainya. Cakap benda tu, mana batal, zero sedekah tadi. Jadi itu memang tak boleh. Tapi soalan sekarang ni, adakah orang tu nyanyuk atau tidak? Wallahu alam. Nasihat boleh. Tapi ingat, jangan sampai orang tua ni kita kena hormati. Jangan kita gunakan bahasa yang kasar pada dia. Tua nyanyuk tak sedar diri, dia cakap macam tu, kau tahu tak? Kan, jadi macam tu, cakap baik-baik. Atau cari orang lagi tua daripada dia ke, atau orang yang setara dengan dia untuk nasihatkan. Tak, yang setara dengan dia lagi nyanyuk. Tak, setara dengan dia tu maksud dia orang tu mampu untuk menasihatkan dia. Ada pula lagi nyanyuk. Keadaan menyebabkan anak angkat hilang belaan, itu hilang sabar menjaganya dan selalu marahinya. Apa cara terbaik? Anak angkat tu kena sabarlah. Nah, that's the way you balas balik. Pas dulu waktu yang kecil lu kau merempan tak nak makan dan sebagainya, masak ikan goreng, mana makan? Dia belikan makanan lain. Tapi kita kadang anak-anak ni kadang salah. Bila bukan setakat mak bapak angkat. Kisah macam ni, mak betul pun ada. Jadi orang kadang-kadang ada orang jumpa tanya soalan dengan saya, dia kata, boleh tak dia layan buruk pada pakcik tu tadi? Tak boleh lah. Even tu teruk mana sekalipun orang berkenaan, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia betul perangai tak senonoh, Allah Ta'ala ampunkan dia. Kita bukan kerja kita untuk menghukum dia. Kita patut belajar untuk apa sayang dia. Pasal dia sampai ke peringkat kadang-kadang orang tua ni dia macam budak-budak. Kan, dia mengajuk lah. Dia betul-betul tu, betul-betul rasa tua ke apa? Okey. Faham kan? Jadi maksud dia jangan buat macam tu, tak elok. Jadi dia berkata laisa minna, bukan golongan kami. Man lam yuqir kabirana, orang yang tak menghormati orang tua dengan kami. Wal yarham saghirana, tak membelas kasihan pada orang muda dengan kami. Mana menghormati yang tua tu penting. Jangan kita gunakan kuasa kasar. Walaupun dia teruk perangai. Jangan kita jadikan alasan untuk balas benda buruk pada dia. Faham? Tak ada excuse. Ada orang jumpa saya, dia kata mak dia suka mencarut dan sebagainya kan, cakap bukan. Lepas tu dia kata saya nak elak jumpa mak saya. Saya kata akak jangan datang cerita ni, akak ada 10 cerita akak kalah. Dia kata. Tapi dia macam ni, walau akak cerita dia benda pun akak kalah, dia kata. Jangan cakap untuk minta saya kata okey. Saya tak kata okey. Pasal mak tadi bukannya dia besar kedudukan di sisi Islam. Tu Islam letakkan pasal ketika dia orang sayang pada anak tadi unconditional. Tapi bila anak tadi nak balas balik, payah. Sebab Allah Taala wasiat dalam Quran untuk anak-anak buat baik pada mak bapak. Sebab anak-anak payah buat baik pada mak bapak. Kena ajar. Jangan kata mak bapak tak bagi tahu pun dia sayang anak. Faham? So konsep dia tak lepas jangan buat tak senonoh. Okey. Baik. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.